Hai, selamat datang ke channel YouTube Selagi Boleh. Pada video episod 1 yang lepas, saya dah terangkan litar penyambungan untuk buat peranti untuk hidupkan komputer dan matikan komputer dengan menggunakan iPhone. Kalau ada yang belum tengok lagi, jemputlah tengok ya. Video ni merupakan sambungan video yang lepas. Sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat peranti ni. So, yang paling penting ialah ESP32. Kemudian kita perlukan perintang tetap. Kemudian kita perlukan sedikit wire jumper untuk PCB. Ni pula optocoupler. Ni pula adalah tempat saya letak optocoupler. Female pin header. Male pin header yang tegak punya. Dan lagi satu male pin header 90 degree. Kemudian saya akan gunakan housing kabel jumper dan dia punya besi sekali sebab saya custom. Dalam video ni saya custom menggunakan wire-wire ni. Kalau anda tak reti nak custom, boleh je beli yang dah ready made jumper kabel female ke female ya. Kemudian saya ada tambahan heatsink dan saya gunakan thermal pad untuk lekatkan heatsink ni kepada ESP32. Kemudian kita perlukan sedikit solder, timah dan juga dia punya paste untuk memudahkan kerja pematrian. Okey, dan yang terakhir sebelum saya terlupa, kita perlu ada PCB yang berlubang-lubang ni. Saiznya adalah 4x6. Okey, tu 4x6 cm. 2.54 mm lubang dia. Okey, ini pula peralatan-peralatan yang saya gunakan untuk saya solder dan pasang segala komponen-komponen tadi tu. Oleh kerana saya buat sendiri dia punya kabel jumper, jadi saya perlukan penjalur wire. Lepas tu dia punya clamping tool. Lepas tu saya perlukan plier untuk saya bengkokkan besi jumper tadi. Ini pula cutter untuk saya potong wire dan juga jumper besi tadi. Ini tweezer untuk memudahkan saya mengambil barang-barang yang kecil tadi dan pasang kepada PCB board ni. Kemudian saya gunakan solder dan last kali saya ada tempat pemegang PCB ni untuk memudahkan saya buat kerja. Okey, jadi inilah hasilnya selepas saya selesai pasang dan solder komponen ke PCB ni. Seperti anda lihat, kita ada 5 resistor. Lepas tu ada 2 optocoupler. Ini header pin 90 degree. Yang ni header pin tegak. Dan belakang ni ada jumper PCB lah. So macam ini saya buat. Simple je. Anda boleh pasang dan solder komponen-komponen ni mengikut kreativiti anda lah. Boleh susun ikut kesesuaian PCB tu. Ni pula ESP32. Bila kita dah siap, boleh pasang. Pastikan jangan terbalik lah. Sekarang benda ni dah siap. Seterusnya kita akan buat program ataupun coding untuk jalan dan mengarahkan micro pengawal ESP32 ni. Okey, sebelum kita mulakan programming ataupun nak buat coding dan upload coding kita ke ESP32, anda perlu ada perisian Arduino IDE ni. Kalau anda belum ada, anda perlu download. Kalau tak tahu dan nak download dan cara nak setting dia punya preference, boleh pergi ke channel saya dan lihat video ini, cara nak muat naik program ke ESP32 Dev Kit. Di sini saya dah ajar macam mana nak upload coding ke dalam ESP32 dan cara nak download Arduino IDE ini juga. Kalau anda dah download Arduino IDE ini dan tahu dah macam mana nak guna Arduino IDE ini, jadi tak ada masalah. Kita boleh proceed ke langkah seterusnya. Anda kena buat folder, new folder dan namakan new folder tu. Macam saya namakan dia homespan_computer. Jadi bila dah rename balik folder ni, kita boleh buka folder dan anda kena adakan 2 file dalam folder ni. Jadi di sini saya dah ada 2 file. Yang satu namanya homespan_computer yang kena sama nama dengan nama folder tu dan diakhiri dengan .ino. Dan satu lagi, anda boleh namakan dia apa-apa sahaja. Contohnya saya namakan dev_optocoupler.h. Selepas anda adakan 2 file ni, anda boleh buka file yang diakhiri dengan .ino.
Jadi bila anda klik, beginilah keluarnya. Tapi fail anda tadi kosong, jadi dia tak ada keluar coding. Macam fail saya dah codekan dia punya coding, jadi dah adalah codingnya. Sebelum saya terus terangkan coding ni, anda kena ada satu library yang bernama Homespan. Jadi anda kena download Homespan ni dekat Library Manager. Di sini, anda boleh tekan di carian, type Homespan dan dia akan keluar Homespan by Greg. Jadi anda boleh klik install, button install di sini. Sebab saya dah install, jadi button install tidak terkeluar. Jadi hanya remove. Bila anda dah install, anda boleh tutup balik Library Manager ni. Kemudian boleh includekan Homespan. Di sinilah kegunaannya. Setiap kali anda ingin membuat projek yang berkaitan dengan Apple HomeKit, anda perlu gunakan Library Homespan. Dan Library Homespan ni hanya boleh digunakan di ESP32. Okey, seterusnya anda perlu includekan file yang kedua tadi. Contohnya file nama saya tadi adalah dev_optocoupler.h. Okey, sekarang saya akan terangkan coding ni. Jadi kalau anda tak faham, anda boleh copy sahaja coding saya dan paste di file anda. Saya akan sediakan link di ruangan description. Jadi boleh klik link di situ dan download programming saya buat ni. Dalam function setup ni ada 3 benda yang anda boleh ubah. Yang pertama, nama peranti ni. Dalam coding saya ni, saya letakkan nama peranti ini sebagai PC selagi boleh. Jadi anda boleh tukar kepada nama yang lain. Seterusnya adalah nama kepada Swiss ini. Dalam coding saya ni, saya namakan sebagai komputer. Jadi anda boleh ubah kepada nama yang lain mengikut kesesuaian projek anda. Dan nama ini juga akan dipanggil dan digunakan dalam Siri. Sebagai contoh, Hey Siri, turn on computer. Okey, dan yang terakhir adalah nombor PIN pada ESP32. Dalam coding saya ni, saya menggunakan PIN 16 dan PIN 17. Anda boleh mengubah PIN 16 dan 17 ni kepada PIN nombor yang lain mengikut kesesuaian anda. Sekarang kita akan beralih kepada file dev_optocoupler.h. Di function dev_opto ini, kita perlu buat initialization untuk pin pada ESP32. Seterusnya, di function update ini, kita akan kawal pin pada optocoupler tu untuk hidup ataupun mati. Function update ini akan digunakan apabila anda memberi arahan pada Apple HomeKit. Bila anda hidupkan atau matikan Swiss pada Apple HomeKit akan hantar kepada ESP32 dan akan masuk melalui function update ini. Dan di sinilah dia akan on dan offkan komputer anda. Seterusnya, kita ada function loop. Function loop ni dimulakan dengan coding untuk lampu indikator. Kemudian diikuti dengan coding untuk memberi arahan kepada Apple HomeKit tentang status komputer sama ada hidup ataupun mati. Bila anda dah salin program saya ni dan fahamkan program ni, seterusnya kita boleh upload program ni ke ESP32. Kita akan mulakan dengan verify dulu, iaitu compile dulu programming ni. Nak tahu sama ada syntax error ataupun tidak. Kita akan klik button right ni untuk kita compile dan verify kita punya program. Okey, sebelum kita klik button verify tu tadi, kita perlu pilih board. Jadi apa yang kita perlu buat kat sini adalah kita perlu sambungkan ESP32 kepada komputer. Sekarang saya dah sambungkan ESP32 ni kepada komputer dan dia keluar sebagai port COM nombor 3. Jadi saya pilih port COM nombor 3 ni. Kemudian kita perlu pilih apakah board ni, ESP32 dev module. Klik ESP32 dev module ni. Kemudian kita klik OK. Bila kita dah setkan port dan jenis board, kita boleh klik button verify ni dan compiler akan compile kita punya program. Okey, bila tak ada masalah yang berlaku pada coding anda tu, dia akan keluar macam gini. Kita boleh proceed ke langkah seterusnya, iaitu kita akan upload program ni kepada ESP32. Kita akan tekan button upload di sini. Okey, bila dah selesai upload, tak ada masalah pada upload, dia akan keluar macam gini. Katalah anda ada masalah pada upload, anda boleh tekan butang button boot yang ada pada ESP32 sehingga dia terupload.
Langkah seterusnya untuk kita tahu yang programming ni dah upload dekat ESP32 ataupun belum, kita boleh buka ke Tools dan klik Serial Monitor. Di sini, dia akan keluar maklumat tentang kita punya programming di ESP32. Jadi, saya akan tekan button Reset dekat ESP32 ni. Jadi, dia akan keluar macam ini. Jadi, Homespan memulakan dia punya algoritma. Dan di sini, dia akan try connect kepada Wi-Fi. Oleh kerana saya dah setkan nama Wi-Fi dan password saya ke dalam ESP32 ni, dia terus connect kepada Wi-Fi rumah saya. Kepada anda yang belum lagi, dia tak akan keluar macam ini. Dalam video ni, saya akan reset balik saya punya ESP32 ni dengan memberi command F besar dan Enter. Apa yang saya buat sekarang adalah saya reset balik ESP32 ni kepada factory reset. Kalau anda yang baru tadi upload, dia akan keluar macam inilah sepatutnya. Kemudian disuruh masukkan Wi-Fi. Anda kena bagi command W dekat ESP32 ni dan tekan Enter. Jadi dia akan scan Wi-Fi network yang ada berdekatan dengan ESP32 ni. Okey, di sini dah keluar dah nama-nama Wi-Fi yang dapat dikesan. Jadi saya akan masukkan nama Wi-Fi saya, Muhammad Afiq. Kemudian saya akan masukkan password saya. Bila dah selesai saya masukkan password Wi-Fi saya, dia akan restart balik. Sekarang dia dah connect kepada Wi-Fi dan dapat IP address 192.168.1.116. Inilah IP address untuk ESP32 ni. Okey, sekarang dia kata device not yet pair. Please pair with HomeKit apps. Terusnya kita akan buat penambahan device pada Apple HomeKit di iPhone kita. Apabila berada di iPhone, kita boleh tekan aplikasi HomeKit ini. Kemudian kita boleh tekan button tambah pada penjuru kanan atas. Kemudian kita tekan Add Accessories. Untuk bahagian ini, tekan More Option. Dan sekarang kita boleh lihat peranti yang kita buat tadi. Untuk peranti saya ini, namanya PC selagi boleh. Dan kita tekan peranti ini. Untuk amaran ini, kita hanya tekan Add Anyway. Dan kemudian masukkan kod security. Kod ini saya ada letak dalam coding, jadi boleh cari dalam coding tu di bahagian atas sekali. Kodnya adalah 466372726. Kemudian kita klik continue dan boleh pilih di mana ruangan yang anda mahu letakkan. Saya akan letak di living room, kemudian saya tekan continue. Dan ini adalah nama untuk peranti itu. Anda boleh ubah di sini jika mahu. Kemudian saya akan klik continue. Dan klik continue lagi. Dan ini adalah switch yang untuk hidupkan dan matikan komputer. Namanya computer. Kemudian kita klik continue. Dan di sini dia tanya switch ni di mana. Contohnya di my table. Kemudian kita klik continue. Di sini anda boleh ubah nama kalau anda mahu. Kalau tidak mahu boleh klik continue. Maka selesailah penambahan untuk peranti ini. Kita klik done. Okey, inilah pemasangan peranti pada komputer, iaitu disambungkan pada motherboard. Ini adalah wire supply untuk peranti ESP32 dan ini adalah wire signal untuk dihantar kepada motherboard. Wire ini akan tersambung pada pin front panel dan wire supply ini saya ambil daripada pin untuk USB di front panel. Setelah selesai semua, inilah hasilnya. Anda boleh lihat sendiri. Hey Siri, turn on computer. Hey Siri, turn off computer. Sekian, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga anda dapat sesuatu dari video ini. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di ruangan komen. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini kepada kenalan anda. Terima kasih.